Video. Oke. Hai semua, saya Ain selaku host podcast kita pada hari ini. Selamat datang ke podcast di mana tempat kita menerka isu alam sekitar yang semakin berleluasa di sekitar kita. Hari ini kita akan membincangkan sebuah artikel yang boleh merangsang pemikiran tentang kesan alam sekitar perdagangan makanan. Sini saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada dua tetamu kita yang akan menyertai saya dalam temu bual podcast pada hari ini, iaitu Cik Di dan juga Cik Esther. Selamat datang. Hai Cik Ain. Terima kasih kerana menjemput kami dalam membincangkan artikel yang bagi saya sangat menarik perhatian para pendengar di luar sana untuk mengikuti kita. Dan ya, saya sangat teruja dalam mendalami perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, mari kita mulakan sesi perbincangan kita dengan meringkaskan penemuan utama artikel ini. Cik Lee, bolehkah anda memberikan kami tentang gambaran keseluruhan yang lebih terperinci? Ya, apa yang dapat saya lihat, artikel ini menyerlakan hubungan kompleks antara perdagangan makanan dan juga kesan alam sekitarnya. Ia membincangkan bagaimana perdagangan air maya boleh meningkatkan kecekapan penggunaan air dengan memindahkan sumber air daripada kawasan yang lebih produktif air kepada kawasan yang kurang produktif. Namun begitu, ia turut menekankan eksploitasi berlebihan sumber air di wilayah-wilayah tertentu dan akibat pengeluaran makanan untuk diekspor. Dan juga selain itu, artikel ini juga turut menekankan bahawa perdagangan juga boleh membawa kepada pemindahan penggunaan tanah dan juga menyumbang kepada pencemaran melalui penggunaan baja dan juga input pertanian lain. Saya juga ingin menambah sedikit. Pada pandangan saya, artikel itu juga menyebut kepentingan memahami nitrogen global serta peranan perdagangan makanan dalam memacu pencemaran nitrogen. Ia menyerlakan keperluan untuk menangani isu seperti penebangan hutan, pencemaran air dan tanah yang tidak dibincangkan secara meluas dalam artikel, tetapi penting untuk memahami keseluruhan kesan alam sekitar akibat daripada perdagangan makanan. Terima kasih atas ulasan Cik Lee dan Cik Esther sebentar tadi. Saya ingin bertanya pula kepada Cik Esther, apakah pendapat anda tentang kesan alam sekitar perdagangan makanan terhadap sumber air, ketersediaan tanah dan juga sistem iklim? Soalan yang cukup menarik, Ain. Artikel ini menyerlakan kepentingan mempertimbangkan kekurangan air dan sumber air tempatan apabila menilai kesan perdagangan makanan. Ia juga membincangkan kesan ketara perubahan guna tanah seperti penebangan hutan untuk pertanian terhadap alam sekitar, termasuk pelepasan karbon dan kehilangan biodiversiti. Ya, benar sekali Cik Esther. Artikel itu juga turut menekankan pelepasan gas rumah hijau daripada aktiviti pertanian dan potensi kesan perdagangan makanan ke atas pelepasan tersebut. Oh, jadi bermaknanya secara keseluruhan artikel itu menekankan keperluan untuk amalan pertanian mampan dan juga dasar perdagangan untuk mengurangkan kesan alam sekitar perdagangan makanan. Betul ke Cik Lee? Ya, sangat betul. Untuk selanjutnya, boleh saya tahu apakah pendapat anda tentang cadangan untuk penyelidikan masa depan yang telah disebut dalam artikel itu? Bagi soalan Cik Ain, pada pendapat saya, cadangan untuk penyelidikan masa depan itu sangat-sangat penting. Sebagai contoh, termasuklah pengairan ketepatan, pertanian organik, dan pengurusan baja dalam menghasilkan nutrien yang lebih baik untuk mengurangkan penggunaan air dan tanah serta pencemaran. Peralihan kepada
sumber tenaga yang boleh diperbaharui juga penting untuk operasi pertanian dalam mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang berkaitan dengan pengeluaran makanan dan pengangkutnya. Ulasan yang Cik Lee berikan tadi sangatlah saya setuju. Hal ini karena ia penting dalam mengurangkan kesan persekitaran perdagangan makanan. Walau bagaimanapun, ia juga penting untuk kita mempertimbangkan cabaran dalam melaksanakan penyelesaian ini. Mungkin kita boleh berikan contoh seperti keperluan untuk pendekatan yang komprehensif yang menyumbang kepada pelbagai kesan alam sekitar pertanian dan juga kepentingan maklumat kontekstual terperinci untuk mengelakkan salah tafsir, dan ini juga untuk memastikan kaitan penemuan penyelidikan dalam kita membuat keputusan. Ya, betul. Saya juga ingin menambah bahwa campur tangan kerajaan melalui pembubaran dasar memainkan peranan penting dalam menggalakkan amalan perdagangan makanan yang mempan. Kerajaan boleh menetapkan sasaran untuk kecekapan penggunaan air dan tanah serta menyediakan inisiatif untuk kelestarian bagi mengurangkan kesan alam sekitar akibat daripada perdagangan makanan. Betul, ulasan Cik Estelle berikan tadi. Saya ulaskan secara keseluruhannya, penyelesaian yang dicadangkan sangat sejajar dengan keperluan untuk kita menangani kesan persekitaran yang kompleks ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Lee dan Cik Estelle atas perbincangan bernas Cik berdua tadi tentang kesan persekitaran perdagangan makanan. Jelas sekali bahawa ini adalah isu yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang teliti, dan juga mungkin kita perlukan penyelidikan yang selanjutnya untuk kita lebih mendalami. Sebelum kita membuat kesimpulan, bolehkah saya meminta Cik berdua, Cik Lee ataupun Cik Estelle, jika Cik berdua untuk mempunyai sebarang pemikiran atau cadangan terakhir untuk pendengar kita? Bagi saya menggalakkan pendengar untuk terus mendapat maklumat tentang kesan alam sekitar akibat daripada perdagangan makanan, dan untuk menyokong amalan pertanian yang mampan. Adalah penting bagi pengguna untuk mengetahui asal-usul makanan yang mereka makan dan menyokong dasar perdagangan yang bertanggung jawab terhadap alam sekitar. Bagi saya mempunyai sentimen yang sama dengan Cik Estelle dan ingin menambah sedikit informasi kepada para pendengar di luar sana. Boleh? Bahawa adalah sangat penting bagi penggubal dasar, penyelidik dan orang ramai termasuk diri kita sendiri untuk bekerjasama dalam menangani kesan alam sekitar perdagangan makanan. Yang mana ini termasuk menggalakkan amalan pertanian mampan, melaksanakan dasar perdagangan yang lebih berkesan, dan juga menyokong penyelidikan lanjut untuk lebih memahami dan mengurangkan kesan ini. Terima kasih diucapkan cadangan yang diberikan oleh Cik Estelle dan juga Cik Lee sebentar tadi. Dan kepada pendengar kita, kami berharap perbincangan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesan alam sekitar perdagangan makanan dan juga pentingnya amalan mampan ini. Oleh itu saya akhiri podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan kerana sudi meluangkan masa untuk membincangkan tentang isu artikel tersebut. Oleh itu saya ucapkan terima kasih juga kepada penonton kerana sudi menonton podcast kita pada hari ini. Terima kasih.